Wow. Okay. Maka susah nak dapat maklumat yang lebih mendalam, betul tak? Betul. Ah. Selalunya tersisih. Tapi yang tersisih itu kadang-kadang tu sebenarnya yang lebih menarik. Kalau kita dapat mendalami dia mesti ada sesuatu yang luar biasa tu. Okey, saya lahir tahun 67 lah. Dia dulu asalnya saya sibuk muzik ni daripada belasan tahun lah sekolah kampung di Tanjung Karang. So daripada sekolah lagi kena pukul dengan cikgu bising, bergendang. Ketuk meja ke apa dalam kelas? Ketuk meja. Dulu meja sekolah kita kan macam ada peti dalam boleh isi barang kan. Desk bawah tu ada lubang. Sekarang dia guna plywood. Dulu dia pakai papan aja. Okay. So kita ambil satu papan tu, kita kopakkan dia, saya lukis gambar keyboard. Konon-konon keyboard lah. Nyakit tu. Itu dia standard 5 tu, darjah 5. Balik rumah kampung kan. Rumah saya ni rumah bertiang tau, rumah yang boleh pakai kereta. Oh, rumah bertumah tinggi lah. Masih ada lagi sekarang, masih ada dia. Itu rumah pusaka lah. Kat dapur belakang dekat bawah tu, dulu bilik air kat luar tu, luar rumah bukan dalam. Okay. Kat tepi bilik air tu kan tanah kan. So kalau petang-petang, saya pacakkan beberapa kayu, kemudian ambil tin, terlangkupkan dia, maknanya tin terbalik. So buat macam drum lah konon. Okay. First instrument yang saya main drum. Masa tu form 2 ke form 3 lah. Zaman Alley Cat tengah popular dengan lagu Sekiranya Ku Tahu kan. Alley Cat tengah top lah masa tu. So saya ni lepak satu kedai minum lah, pagi-pagi orang sarapan pulut sambal lah apalah kampung. Ada satu brother ni, sekarang dia menjadi Setiausaha Parlimen di Tan Sri Noh punya Setiausaha Parlimen lah. So Jazman ni yang dapat kesan bakat saya sebab dia tengok saya bergendang meja dekat kedai kopi tu kan. Dia pula masa tu nak tubuhkan band. Dia dapat dulu barang-barang muzik di kampung kita dapat daripada barang-barang belia. Peruntukan belia. Ada satu belia India yang barang dia tu tak pakai, so dia ambil barang tu, so dia nak set up band. Tapi dia tak ada drama. Kisah dia. Sekali dia offer, aku tengok kau ni bagus. Macam boleh main drum lah, dia kata. Kau ikut aku? Oh iya ke? Kau ikut aja aku. So ikutlah dia. Naik motor ke macam tu lah. Sampai ke rumah dia tu, ada drum warna putih. Ni drum lama tau, yang dia punya simbol pun melekat dekat bass drum. Kick tu. Oh, okey. Drum lama. Dia punya stand symbol tu yang jenis melekat dekat bass drum tu. Lama lah, satu tom-tom dia. Saya tengok kan, hati dah takut tau. Macam, dia ni nak test kita ni boleh tak boleh ni. Itulah lagu yang pertama tu, lagu Alley Cat tu. Dan itu kali pertama sentuh drum? Bukan drum. Jalan terus. Diorang tu macam, aku dah agak, dia memang boleh main lah, dia kata. Macam tu je? Diorang ni senior-senior lah kan. Tapi semua budak pandai. Diorang ni lepas tu diorang keluar kampung, belajar, tak tahu sama belajar universiti ke mana, ke UM ke mana kan. Lepas tu band habis itu je lah. Sebab diorang budak pandai kan. Zaman tu siapa menyokong main muzik? Tak ada, anda di kampung kan. So main. Lepas minggu join main, tak macam-macam lagu lah kan. Dapat panggilan memang kahwin lah. Terus je. Jalan je. Tapi waktu itu kita memang terlalu baru, tapi minat dah ada. Dulu kalau sebelum saya main tu, adalah band. Nama band dulu di kampung tu yang popular lah. Maknanya kalau majlis kahwin, majlis apa, memang band itulah. Nama dia Ahmad Bashar Combo. Ahmad Bashar ni dah meninggal dah. Tapi famous ke masa tu? Famous. Famous. Kat sana, dekat kampung saya tu, band tu famous lah. Siapa tak kenal kan? Saya kadang-kadang nak main lah, nak jam-jam kat ni kan. Dekat dengan drum. Nanti dia punya orang cakap, kau jangan dekat, nanti meletup. Orang dulu Orang dulu kan. Okay, kita tengok je. Itu yang bila peluang dapat main yang kawan panggil ni, saya terus buat. Rupanya memang bakat tu memang dah ada. Bakat tu memang dah ada. Kita pun tak tahu.
So Rhythm tu dah ada lepas tu habis sekolah, orang maknanya start bermulanya cuti sekolah. Biasanya budak cuti sekolah kan. Tapi saya plan, saya nak kerja lah, cari duit. Tapi saya sebenarnya nak merantau, nak keluar dari kampung. Ni habis sekolah bila ni? 18-17 tahun ke masa cuti sekolah? Cuti sekolah form 3 masa tu. Oh, okey. Bermula cuti sekolah pertama tu, saya dah saya pujuk mak saya, minta izin lah. Saya cakap saya nak pergi Kelang lah. Kerja saya kata. Saya tak cakap nak muzik ke, tak. Kerja. Orang tua risau bila kita dulu keluar dengan tak kenal siapa di bandar semua ni. Tapi kita yakinkan dia. Saya nak pergi juga. Dan dia bagi saya RM10. RM10, saya bawa beberapa helai baju, pakai beg sekolah aja, beg yang kita bagi sekolah tu, beg kain warna hijau masa tu. Saya ingat lagi, beg tu saya tulis logo Jerman tau. Swastika tu. Jerman tu. Okey lah, pergi. Sampai di Kelang, ada satu budak kampung. Memang dia kerja di medan makan, medan selera makan lah di Kelang ni. Masa tu dekat Jalan Tapping Kelang tu, Jalan Tapping. Depan tu ada satu kelab, nama dia Kelab Gonco. Gonco Club, Cina punya kelab. Oh, okey. Okey. Kelab malam Kelab malam. Jalan Tapping tu. Jadi saya kerja, dapatlah kerja, tapi kerja makan, kedai makan. Sebab member kata apa? Kau merantau paling senang cari kedai makan. Sebab makan free, rumah free. Gaji kerja kisah-kisah. Saya ingat lagi masa tu dapat saya gaji sebulan 200 kot. Banyak tu. Masa tu. Okey. Lepas tu kerja. Bila petang, musician datang tau. Saya tengok je musician bawa gitar apa semua kan. Wow, musician dah naik lah. Masa tu saya bekerja di kedai makan tu, tauke tak bagi saya kerja jadi waiter ke apa. Kau cuci periuk, dia kata. Sebab kau tak tahu kerja lain. Kuku-kuku ni habis hitam. Kerja saya basuh periuk. Basuh pinggan. Tapi dalam masa kau basuh cuci periuk, kau belajar buat air. Sebab air kat dapur kan. Nanti kalau kau bagus, tangan kau bersih buat air, dia kata. Kau tak ada lagi kuku hitam. Okey. Saya tak kisah. Tapi saya punya otak ni, fikir, aku nak jadi musician. Itu je. Tapi yang ini sementara lah untuk survive kan. Malam, saya curi-curi tengok naik goncor tu. Tengok band main kan. Wah, band club main. Tapi lagu Cina lah. Lagu Cina. Tapi kau muzik, tak kisah. Intai kan. Bonser tu, dia dah kenal kita. Pasal kita kerja kedai makan tu. Okay lah, dia bagi tengok kat pintu je. Tengok rasa macam dah lama tu orang balik lah. Nanti tauke cari. Okay, selama hidup gitulah. Gitu. Kemudian saya berhijrah ke Shah Alam sebab tauke buka satu cawangan di Shah Alam. Dah Shah Alam. Di situ pun saya cakap, macam mana saya nak peluang untuk bermuzik ni ya? Sebab belajar muzik mahal. Belajar muzik mahal. Kali tak macam mana saya balik kampung. Dah sekian beberapa tahun dah balik kampung. Saya beli di Kelang saya sempatlah beli drumstick. Saya praktis dengan tilam. Paradiddle tu, praktis exercise kan. Paradiddle. Sampai di kampung saya rupanya dah ada band baru. Mana datang? Ini tak tahu mana. Ini yang lepas itu. Yang saya punya grup dulu tu, diorang dah pergi, semua dah career. Semua dah ada ganggaman sebun ke, tak tahu kerja apa. Tapi semua dah kerja bagus lah. So ini baru punya grup ni. Lepas tu ada member saya, dia tahu saya ni boleh main drum, dia kata. Member ni pun dah arwah dah. Aku bawa engkau pergi satu tempat ni, kau tengok. Aku rasa kau boleh join lah band ni, dia kata. Oh iya ke? Habis dia tak ada drama ke? Dia drama ada. Tapi kau try lah, mana tahu dia suka kau. Saya dah macam, ini kita ambil tempat orang nanti ni, kita akan replace orang punya, bukan replace, kita akan ambil tempat orang take over. Take over kan? Dia kata, pergi je lah. Pergi, jam-jam. Masa tu lagu apa tau, dia cuba lagu Ramli Sarip. Lagu Tajam-Tajam. Tajam-tajam matanya, lagu tu. Okay. Lepas tu dia main lagu, adalah lagu lagu Loch Ness. Heavy Chain. Heavy Chain. Kali dia punya ketua tu, gitaris pun dah arwah, heart attack. Baik, sangat baik. Dia minat, dia kata aku bukan tak suka, aku tak boleh ambil kau, tapi aku dah ada drama. Oh ya ke?
Tapi kau boleh main lah, dia kata. Sebab drama aku ni kadang-kadang terpenat. Jadi kau boleh main-main sekali. Kau boleh lah ganti-ganti. Tapi tak ada bayaran. Okey. Saya anggap tu praktis. Ya. Mak saya pun tak nak pasal cakap, no, nanti kita kalau kata payment tu dapat, dulu payment mana besar, RM10, RM20 je. Nanti bagi dua saya tak nak. Bagi semua dia. Saya nak praktis je. Saya nak ada tempat yang boleh praktis. Satu hari, penyanyi CD, dia tengah hit album pertama dia tu. Apa lagu dia? Okay. Amy. Okay. Masa tu Datuk Jamal Billah pun di dalam pusat pemilihan. Okay. Jadi CD ke Arab Zaman ke masa tu tengah top lah. Berleluasa lah. Berleluasa lah, okay. Ada show di daerah Kuala Selangor jugalah. Ada show di kampung lah. Show kampung punya kan. Pakai band kita ni, band yang ada orang ni. Nama band tu Seven Stone. Seven Stone? Yeah, 17. Itu dia. Itu dia. Kita praktis lagu CD. Malam sebelum persembahan tu, CD pun agak rasa-rasanya, sebab saya ni saya susah nak terima pujian. Saya anggap pujian yang kadang betul ke puji kita ke tak ke kan. Bukan kita tak ikhlas, tak. Yeah. Macam okey lah. Saya anggap pujian tu yang lalu je lah. Dia cakap masa sebelum naik pentas tu, korang kalau main bagus, lepas ni kau ikut aku. Dia cakap pada band dia? Cakap, iya ke cakap kan? Dia duduk KL, kita duduk kampung ni. Setuju. Kita pun kita tak ada terlalu nak teruja, tak ada. Relax je. Kita main apa yang kita boleh main je. So main. Pakai dua drama. Sekali main dua drama? Maknanya gini-gini lah. Okay. Nama drama ni Bahi, nama dia Bahi. Sekarang drama yang tu dia jadi Bilal dekat Masjid Kuala Selangor. Bahi ni? Bahi ni. Bilal Bahi. Dekat Masjid Kuala Selangor tu, masjid besar tu, ada Bilal sekarang. So main. Habis selepas itu dalam seminggu lepas tu kita diamlah macam anggap tak ada apa lah. Masuk minggu kedua, betul lah dia call. Dia call. Dia ada show di mana, di Pahang ke mana tak. Tapi dia cakap, aku nak jumpa kau orang dulu, nak meeting. Kita pergi KL lah, masa tu kita pergi Seri Gombak. That time CD duduk Seri Gombak. Meeting lah kat rumah dia. Lepas tu si Arwah Zakaria ni, nama Zakaria tadi yang ketua band. Ketua tu. Dia second gitaris, tapi dia ketua lah. Dipanggil oleh CD secara personal. Rupanya nak bincangkan pasal saya dengan drama tu. Bukan bandnya tu? Bukan. Korang berdua? Ya. Macam mana ni dia kata kan. Tapi si Zakaria tu, Arwah Zakaria tu kata, tu pula pada abang. Abang nak siapa? Kalau abang nak ni, saya tak pasal ambil, dia kata. Yang selebihnya nanti saya biar saya berbual dengan diorang. Terus dia kata, aku nak budak yang ni, dia kata. Saya lah. So, Arwah Zakaria ni terpaksa betul terang cakap, kita confess semua dengan musician. Okay, diorang setuju. Okay, ini permulaan dah ni. Dan Bahi ni pula terpaksa terima kenyataan. So kita mula praktis dan show. Lepas tu CD dapat idea. Aku tak nak guna nama Seven Stone lah, dia kata. Aku nak letak nama band kau ni The Green, dia cakap. The Green. The Green. Cakap, The Green. Saya tak kisah pasal nama-nama ni. Nama apa letak pun okey lah kan. Yang penting band tu bagus. Itu je saya nak. Dan waktu itu memang band tu sangat bagus. Bagi lagu apa genre pun diorang boleh buat. Jadi kami pun praktis. Dan di sebalik praktis di Tanjung Karang ni, kita show kat luar. Kita show di KL, di Pahang, di Kelantan, Johor, Segamat. Maknanya kita praktis lagu CD tu sebab dia lagu dia dulu kan jenis kalau kita main exactly the kaset, dia nyanyi je. Dia tak perlu tukar-tukar key lah. Sebab masa tu artis memang nyanyi betul. Masa tu. Sebab dulu kan tune ni mana boleh auto tune. Yalah. Sekarang ni penyanyi record auto tune, bila nyanyi hancur kan. Kau nyanyi baguslah kau. Yeah. So kita praktis banyak show lah.
Dan Shidi pula masa tu pun menjadi ejen pada artis-artis yang macam Rahman, Salwa, Siti Fairuz, Ramai. Duet, Zamri lah, Ben Laden. Jadi kita orang sempatlah merasa mengiringi dia orang ni ke mana-mana show. Tapi priority dia pada Shidi lah. Priority pada Shidi lah. Dalam proses tu banyaklah kenangan pahit dan manisnya. Itu je. Pahit manis. Tapi rasanya banyak pahit kot. Banyak pahit. Okey lah. Sebab kita nak melalui proses. Saya anggap benda ni proses. Proses pembelajaran Proses pembelajaran. Benda tu tak ada pun dekat universiti mana ada apa dapat. Tak ada. Dapat pengalaman itu. Jadi mainlah. Yang kena tipu lah show yang tak bayar. Pengalaman macam-macam. Balik show Segamat. Show dah ada. Pentas dah ada ni. Artis tak nak naik. Sebab apa? Dia promoter tak nak bayar lagi. Macam mana nak naik? So kita mesti tunggulah. Kalau artis tak nak naik, kita tunggulah. Dah penonton marah lah apa bagai. Macam-macam. Bila show tak ada, kita pun tak dapat duit. So balik daripada Segamat, kita nak balik daripada Segamat Johor ni, nak balik Tengkara malam. Sampai KL lapar kan. Singgah dekat Masjid India tu, Benteng tu. Makan kopi O dengan canai lah. Apa dah? Kan? Tapi tak kisahlah benda tu. Kemudian bila dah beberapa tahun tu, sampailah ke penghujung 89 macam tu, mak saya kan cakap, mak tengok kau ni tak ada arah lah income. Orang lain semua dah kerja masa tu. Masa tu umur saya berapa 22. Lebih kurang macam tu. Kau kerjalah, kerja-kerjaan tak apa, gaji sikit tak apa. Janji kau ada gaji bulan. Cerah masa depan kau tu. Zaman dulu saya macam alamak. Macam mana ni Tapi bila dia dah beberapa kali dia bercakap macam tu, kita rasa macam ni mak kan. Macam mana ni? Saya terimalah. Kebetulan di Museum Shah Alam ni baru tertubuhnya satu unit kebudayaan. Museum Shah Alam masa tu dirasmikan tahun 89. So kebetulan abang saya bekerja di museum tu. Jadi agaknya dia lah balik kampung masa cuti, dia cakap dengan mak saya kan gini suruh masuklah ni, ada kos, ada peluang ni kerja muzik ni kan. Sebab kerja lain saya tak nak. Saya nak muzik. Pergilah kerja, dia kata. Saya pun okeylah. Saya pergi. Tanpa memikirkan apa ni. Rumah, berapa gaji. Tak fikir ni. Asal dapat kerja Pergilah interview dan audition. Bermulalah pakai baju kemeja dan juga sosmed kan. Kerja-kerjaan. Dapat. Sebab lagu-lagu yang di audition tu, itu semua lagu-lagu saya dah main dah. Jadi senangnya lagu. Tak lagu susah ke? Okey. Tak ada Highway Star ke apa Tak ada. Dia minta lagu-lagu. Apa main lagu Sumatera. Main lagu ni juga. Lagu ni dah main orang kahwin lah. Okey lah. Lepas. Bila saya record balik, boleh main lagu Shack Attack tak? Sebab dulu band saya main lagu tu. Saya punya keyboard player, dia memang suka jazz. Fusion ni kan, dia memang bagus. KSOP kan. So, band orang kahwin yang main lagu jazz KSOP, kita orang je. Sebab nak memenuhi, sebab dulu band kita, band The Green ni dulu, masing-masing semua ada minat lagu masing-masing. Okay, genre dia apa. Jadi, semua kita main. Macam tu kan. Keyboard player saya, dia memang jazz. Request lagu Meta Putih. Mana lagu-lagu yang ni lah. Buat kan. Tu kita ikut. Yang lain tak nak bantah. Penyanyi saya pula, dia suka lagu rock. Iron Maiden lah kan. So, Wasted Years, Phantom de Opera, kena main. Sampai saya buat lagu masa praktis lagu Phantom de Opera tu, dia banyak time signature. Sampai saya dah seminggu tak siap lagu tau. Main lagu tu je? Ya. Saya sampai dah macam, kau cari drama lain lah. Aku tak sanggup lagu ni lah. Tak, dia kata lagi sikit. Lagi sikit saja. Lepas tu dia cakap. Ikut backbrain tu. Sekali akhirnya dapat. Bila dapat kita sukalah. So maknanya bila kita nyanyi, membuat lagu yang susah. Dan bila kita dapat lagu yang senang ni, gini je. Macam kacang Tahu kita tahu kan, macam ni pula proses dia.
Ini sebenarnya proses. Tapi dalam waktu itu kita tak tahu yang itu proses. Anggap benda macam ini bala apa datang ni kan. Macam tu lah. Okeylah. Bekerja di museum. Gajinya 300 sebulan. Okey? Tak ada rumah tak ada makan. Okay. 300 tolak EPF, KLOSP. Berapa lah tu? Okey, saya dapat setiap bulan RM273. Okey. Tapi pengarah museum saya dulu, masa tu Cik Paiman, sekarang Datuk Paiman. Okey. Dia baik orang dia dan dia suka muzik. Dia benarkan kita tidur kat museum. Dekat museum tu, dia satu auditorium. Di belakang tangga auditorium tu, ada satu bilik untuk make up. Okey? Yang banyak lampu tu kan? Okey. So bilik itu tak ada orang duduk. Dia kata, okey, you all mana yang gaji gini, especially musician lah kan? Duduk sini, dia kata. Tinggal situ lah. Ya, kita tinggal dalam museum. Ada jumpa apa-apa tak? Ada. Macam-macam berlaku. Siapa nak keluar, kalau setakat balik 10 ke atas sampai 12, doa je lah. Sebab kita kena lalu pintu besar museum tu. Gerbang dia tu Pintu bukan gerbang. Pintu masuk. Lepas tu kita kena naik lift. Sementara nak tunggu lift dekat luang lega tu ingat tak sunyi je. Habis? Dan waktu itu macam-macam kejadian berlaku kan. Kita tahulah benda tu. Yang orang pengsannya lah, yang tiba-tiba menurun lah, siapa-siapa yang tak kuat. Macam-macam. Ketika masa ada orang ramai ke masa dalam keadaan sunyi tu berlaku benda-benda pelik tu? Orang ramai kan? Ada orang ramai pun boleh. Kalau benda kalau kita tak kuat, adalah pasal museum ni dia banyak bahan-bahan yang orang macam keris lama. Keris dulu pernah tusuk orang, yang keris berbau darah pun lagi ada. Yang ada pula tombak ataupun keris atau bahan-bahan lain yang berjarah ni yang masih lagi dimandikan limau, masih lagi. Diorang masih terus mandikan limau. Ada orang akan bikin itu lah, proses tu. Yes. Benda-benda tu masih lagi. Jadi siapa yang duduk dalam museum tu memang jadi penakut lah. Memang jadi penakut. Kan? Kita orang ni kalau dah malam, kalau nak keluar, kita kena berdua atau bertiga. Takut ada yang rebah Tak, takut kan tiba-tiba depan kita ada nak lari. Kan? Okey lah. Bekerjalah situ. Tidurlah situ pun. Bekerja situ. Masa tu jawatan sambilan je, jawatan dia. Dia sambilan, jawatan sambilan sebagai pemuzik. Dia lama-lama dinaikkan sambilan, lepas tu sementara, lepas tu baru kontrak. Untuk memohon jawatan ni ke jabatan apa tak tahu kerajaan ni, dia kena makan masa. Tak tahu dapat je tak apalah, kita tunggulah. Bila naik ke sementara, gaji naik 600 lebih. Bila naik kontrak, 1,000 je sebulan. Saya merasalah kontrak tu 2 tahun. 2 tahun ke 3 tahun saya merasalah jawatan kontrak tu, maknanya gaji 1,000 tu saya merasalah dalam 2 tahun 3 tahun macam tu. Lepas tu saya berhenti tahun 96. Dan masa di proses di museum tu, adanya grup tradisional. Kita lah main combo, kita lah main tradisional. Sebab show di kerajaan negeri ni banyak. Majlis makan malam itu, ini. Jadi saya tengok kepada alat tradisional ni. Dalam proses beberapa tahun tu, saya tengok, tak ada ke orang muda nak main gendang semua ni kan. Apa kata saya tukar pula drum ni, saya apply ke gendang ni. Masa tu, saya punya reference lagu siapa? Lagu Zainal Abidin, album Gamal. Saya dengar sambil saya ikut main, tapi cara saya main lah kan. Dan tahun 93, tapi masa tu saya jumpa Rafi gitar. Suhu. Pak Rafi ni saya kenal dia daripada zaman The Green lagi tu. Dia pernah main dengan The Green sekejap. Itu saya panggil dia replace pasal saya punya bass. Rafi gitaris. Kemudian dia tahu Rafi ni pula macam saya dulu. Kita langgar je. Macam itulah. Maksudnya, kebetulan saya punya band, bass player tak ada. Dia masa tu tak tahu. Saudara dia ke ada majlis kat mana, pergi mana, kita pergi tak tahu. Kita dapat dia main, dia dapat main. So, yang replace dia ni, saya ingat Rafi. Sebab saya memang kenal Rafi lama.
Fi, nak main tak? Joget lambak, mau kahwin. Boleh, dia kata. Boleh. Tapi awak main bass tu. Okey, dia kata. Cakap, main bass. Dan dia pun sama ada lagu tu tahu tak tahu kan. Tapi sebab saya confident, dia gitaris. Lepas tu kita suruh main bass. Lagi laju lah speed dia kan. So kita main malam tu. Main, settle, selesai masalah. So, selepas saya bekerja di museum saya jumpa Rafi. Masa tu Rafi bermula dengan The Gong. Masa tu luncai lama lagi, yang sana, yang Barcelona tu, bukan yang sekarang ni. Saya pergilah jumpa dia. Pada saya kerja tu, malam ni saya jumpa dia. Malam saya ikut dia pergi praktis dengan Nasir. Tapi saya tak kenalkan diri saya musician dengan musician yang Nasir ni. Dengan siapa-siapa pun saya pergi, saya tak kenalkan saya musician. Jadi si Rafi ni sudah ingat, macam dia pun nak bantu juga. Maknanya Rafi pun nak bantu dari segi laluan lah. Maknanya kalau lu betul serius, gua bagi laluan. Satu hari dia call saya, Lee, malam ni free, saya nak bawa awak jumpa satu orang ni, satu brother ni, dahsyat, dia kata. Awak boleh ikut dia kata. Agaknya mungkin Rafi agaknya, yelah sebab saya ikut dia, jadi peluang untuk ke Gong tu tak ada. Mungkin dia cari lain jalan pula. Dalam pada tu dia bercerita dengan saya. Saya cerita balik pasal The Green ni dulu punya komitmen, brotherhood. Dia kata, Lee, sekarang zaman session. Gua nak ajar lu zaman session. The Green sejarah dia memang gua tahu, memang best. Tapi lu takkan dapat lagi band macam tu. Saya macam, ya ke? Ya. Awak takkan dapat lagi band macam tu. Yang kepala best semua kan. Main pun bagus, bagi lagu apa pun okey. Awak takkan dapat lagi. Awak sekarang, awak belajar session. Maknanya, orang panggil awak bekerja, awak deliver kerja awak, lain-lain jangan fikir. Macam tu Saya macam, okey. So, kau apa nak jumpa ni? Jumpalah malam. Awak follow saya, kita pergi satu tempat ni. Awak tak kat mana? Robson. Studio practice, rumah Brother Tom. Abang Tom. Di situ ada studio. Sebab Brother Tom masa tu menyewa dengan Datuk Rami Sarip, dengan Bob Lokman. Tapi Bob Lokman masa saya datang tu, Bob Lokman dah tak ada lagi. Bob Lokman dah pindah ke Sungai Buloh. Hanya Tom lah, Tom je lah. Macam Abang Ramli datang sekali dari Singapura kan. Jadi bilik dia lah. Dia hantar situ. Saya kenalkan abang dengan brother ni. Awak ikut dia je, dia kata. Ya ke? So okey lah, start dia tu. Biasalah kita bila jumpa senior musician, dia kan masa tu Brother Tom tu sibuk. Memang show masa tu banyak. Dia punya income sebulan, ya berdu lah kan. Tapi busy lah. Ya berdu. Zaman itu. Ya. So, saya follow je. Setiap malam saya pergi. Tapi saya masih kerja di museum ni. Sekali, saya tengok berbual, berkaul apa semua. Satu hari, Amran yang manage suhu yang orang putih panjang tu. Amran nak call ni. Call. Sebab kita kenal pun dekat Robson. Dia call saya. Lee, ada orang nak sewa alat tradisional lah, dia kata. Untuk recording. Lu ada kan? Ada. Kalau ada malam ni lu datang dekat Buti Studio Jalan Pahang. Hantar barang. Okey lah. Berapa? Lu datang aja sekian jam. Saya pun pergilah ke Buti. Naik atas, saya cari kan. Kita pergi studio recording kan. Tengok, kini okay, naik atas rumah tu. Tingkat 2 tu. Saya tengok Zahid ada. Zahid drama. Zahid Ahmad. Okay, diorang tengah main muzik lah. Layan muzik tu kan. Rupanya dia nak buat album Zainal Abidin, Tumandung Kita. Okey. Saya pun tengok, bang, barang tak mana? Ini masuk dalam. Ini kau tunjukkan dia. Dia suruh engineer lah kan. Okey, kau set up barang ni. Set up macam ni. Okey lah. Lepas tu, dekat live room tu, kan tak cermin kan. Dekat board ni, okey, belakang board tu ada sofa. Ada sofa. Saya duduk sofa tu. Saya tengok instrumen saya dalam tengah set tu kan. Duduk, sambil tu dia main lagu tu kan. Dia mainkan lagu tu kan. Saya fikir, siapa yang nak main ni? Sebab dia kata nak sewa kan. Okay.
siapa nak main ni? Lepas tu saya toleh lah. Kebetulan Zahid nak lalu masuk ke live room. Bang, siapa nak main ni bang? Lu lah main dia tu. Kan? Dia macam, hati saya dah ini recording ni. Lepas tu Zainal Abidin. Tapi terfikir sejenak kan, macam berapa second, tawakal je lah. Kalau inilah laluan dia betul, jadilah kau. Okay? Hilang terus menggigil ni. Tidak menggigil je. Gila ni. Saya pun record lah. Main. Lagu adalah 3 lagu, berapa 3 lagu sebenarnya. Masa saya record tu tiba-tiba saya nampak kelibat Zainal Abidin masuk. Ini penyanyi dia ni. Tapi dia orang macam kerja studio sedap ya. Saya main. Saya selesaikan kerja saya semua. Okey, dah. Kita tak tahu masa tu dah okey tak okey. Kita duduk dalam tu kan. Kau buat apa dalam tu? Kau keluar. Dengar. Saya pun dengar lah. Macam mana? Syed Zahid tanya. Macam mana? Okey tak? Tak pula abang lah. Okey tak okey? Dia kata. Mana boleh? Lu main, dia kata. Kita tak tahu masa tu umur Zahid tu setahun. Dia tua dia ni. Ni abang-abang kat patut dah besar kan? Dia tanya Zainal. Zainal okey? Okey dah. Okey dah, tak payah lagi. Okey ni. Okey. Itu Zainal cakap. Yelah soal bayaran semua kan. Berapa kau ni? Saya tak tahu abang ni. Kita tak tahu masa tu. Tak apalah, nanti aku tolong aku bayar kau apa. Ni aku nak tanya kau. Sebelum kau balik. Kalau aku nak bawa kau pergi tour apa semua, Japan ke mana, boleh? Abang beritahu lah bang. Seminggu sebelum ke, 2 minggu sebelum ke. InsyaAllah saya boleh pergi. Sebab saya masih kerja lagi ni. Oh ya ke? Okey, kalau ada dia panggil kau. Tapi kita flashback balik yang zaman The Green. Cakap. Dulu kita pernah ditawarkan oleh SCS punya toke Cina ni. Yang buat iklim tu Iklim. Dia cakap dengan CD, dia nak The Green ni buat album. Lagu dengan producer sudah ada. The Green nak tak nak? Tapi dia nak Green ni. Kita dah meeting The Green, dia cakap kalau kita main tak sebagus Headwind, tak sebagus Search, jangan buat album. Tolak lah tu. Tolak. Akhirnya Iklim tu lah. Iklim ambil. Suci dan Lebu. Macam tu Ya. Sebab masa tu CD dengan SCS kan. Cakap, kau nak tak nak ni? Kita meeting cakap, kat tanah Adi. Kita belum ready lagi. Kita bukan nak glamour. Kita tak nak. Kita nak music. Macam tu. Itu sejarah dia The Green tadi. Jadi nak Iklim tu. Rupanya Suci dan Lebu lah. Kalau tidak, kita dulu. Mungkin nama tukar lah. Mungkin bukan The Green. Mungkin nama lain ke apa ke yang more komersial lah. Komersial Okay. Seven Stone tadi okey ke? Kan? So berbalik. Tapi tak kisah. Kita tak ada rasa galat pun tak ada. Cuma macam lagu patut kita gelak-gelak je lah. Tak ada rasa apa. Tak ada macam nyesal. Kita punya mindset lah. Lain. Kita lain. Kita nak jadi somebody. Macam tu lah. So, balik pada Zainal tadi, selepas 2 minggu dapat panggilan telefon di Japan. Okay? Ni satu lagi dia punya challenge je. Masa tu saya duduk PJ. Saya praktis dekat Ampang. Heaven Studio. Ampang Point. Musatira punya studio. Saya masa masuk studio je kan. Saya sampai. Zahid ada. Randy Benson. Weather Report-nya gitaris. Iwang Nur Said. Kitchen. Dan Bobo, Singaporean yang Singapore tu. Dengan Arwah Johan. Energy punya drama. Tapi Arwah Johan ni muda lagi. Tapi dia punya cancer kot. Meninggal. Arwah Johan main modern percussion. Main conga. So practice. Di situlah saya belajar erti profesional. Erti profesional. Yes. Profesional tu apa? Apa maksud profesional tu? Yes. Sebab kita bercampur dengan orang ni, memang profesional lah. Randy Benson kan, Iwang. Kita tak tahu orang lain. Dia tak ada cerita pasal orang lain. Dia tak cerita pasal konten orang lain. Dia cerita muzik.
time, kerja, semua punctual. Asas pada professionalism time tu. Asas tu. Kita belajar macam ni, macam ni, kita dengar je. Saya tak cakap pun, duduk meja masa kita break, minum kan, tea break semua kan. Saya tak cakap, saya diam je. Saya tengok, bukan saya diam tak cakap. Saya nak tengok dia punya ni, kita belajar. Belajar macam mana. Okay. Travel lah. Itu travel pertama saya dengan Zainal Abidin lah. Kita pergi Shirataka Music Festival dekat Yamagata. Berapa lama tu? Seminggu. Sebab selepas habis festival tu, kita ada tour. Club tour. Nagoya, Osaka, Tokyo. Oh, Japan lah. Tapi kita punya base kita kat Tokyo. So kita naik bullet train. Because Zainal Abidin, dia request dia tak nak naik flight. Dia nak naik bullet train. Itu dia. Tapi kena punctual lah kan. Kau Jepun, dia memang particular benda ni. Saya ikut je benda tu. Di situlah saya belajar banyak. Erti profesional tu. Kerja, selesai macam mana, apa. Semualah. Itu 95 tau. 95 tu. Maknanya saya masih bekerja dengan museum. Senang dapat cuti? Senang. Saya cakap dengan pegawai. Saya dapat ni kan. Okey, dia kata. Sebab saya cuti banyak. Dulu saya bekerja, saya tak cuti. Saya banyak kadang. Sampai dia kata, kau plan lah kau punya cuti ni. Saya cakap, muzik, apa nak cuti apa? Ya. Nak cuti apa? Apa? Kan? Sebab tu kalau kata orang-orang sekarang ni yang bekerja lah, cakap kan, cuti. Seronok cuti. Saya cakap, seronok. Muzik tak ada cuti lah. Muzik ni cuti dia, relax. Relax di rumah, bertenang, lepas tu praktis. Hidup dia praktis je. Muzik. Kan? Okey lah, kita travel kat sana. Masa dekat festival Shirataka tu, Shirataka Music Festival tu lah saya jumpa Iwan Fals. Dia buat grup dia. Dahsyat. Dia travel, dia pakai ni je, kain batik je dengan baju berhoda. Dia travel macam tu je? Musim panas lah. Musim panas. Tapi Quran tak nak lepas dalam bas. Ya? Yes. Iwan Fals? Yes. So, okey lah. Dia ada daripada grup daripada Kyrgyzstan. Mana lagi? Saya dah lupa lah. 95 kan? Iwan Fals tu memang berkawan ke apa? Memang berborak, spend time dengan dia? Kita satu bas dengan dia. Grup daripada Indonesia. Sebab Malaysia sampai dulu dekat Narita. So, tak usah tunggu lama-lama sangat ni. Dia kata, no, tunggu satu grup lagi. Dia cakap. Baru bas akan gerak. Kalau kita gerak daripada airport nak pergi ke Yamagata tu, dia ingat lebih kurang 6 jam sampai. Memang kampung. Dia kampung, ada sawah padi. Cantik, memang cantik. Sawah padi dia tak cerita lah. Dia punya sawah padi ada traffic light. Sawah padi dia ada traffic light kan. Macam Jepun lah kan. Ada pasar raya yang macam Giant besar tu. Dia bukan sawah padi kita, sawah padi kan. Sawah padi lah. Di situ yang saya belajar. Belajar apa? Belajar kehidupan as a professional ni. Saya tengok karakter Zahid, saya tengok karakter ni. Kita join mencantum ni hanya kerja muzik saja. Muzik saja. Tidak ada benda lain. Personal apa semua tidak ada. Tak ada. Okey. Habis Shirataka, kita dihantar balik ke Tokyo. Tidur satu malam. Besoknya kita mula travel main di Nagoya. Quattro Club dia panggil. Di Quattro Club ni penonton dia lebih kurang dalam 200 macam itulah. Club, macam club malam, macam club. Tapi dia buka hanya untuk show artis yang ada nama saja. Saya tengok dekat bilik belakang, bilik menunggu. Autograf ni Michael J pun ada, AC/DC pun ada, segala macam-macam artis macam dahsyat itu. Sekak dahsyat kelab dia punya ni kan. Dia buka untuk show tu untuk artis tu je. Selebih tak ada. Lepas tu tak ada show. Dia tak buka. Dan kelab seterusnya sama juga. Sampai saya nak dia suruh siapa perform situ diwajibkan tanda tangan. Ruang untuk tanda tangan tu kecil je, pasal apa? Lain semua penuh. Di show tu jugalah Zahid dikenakan saya. Kenakan macam mana? Part solo nanti ada part solo, ada kosong part solo. Kita tinggalkan Ramli dia tu. Dia ingatkan dia cakap main-main. Sekali dia dengan Zainal Abidin apa semua turun bawah kat tepi tu ada macam kopi, air semua kan. Tu. Diorang semua turun, kau solo. Masa sedang perform ni?
nak perform. Solo kan, bila solo, okey, kau solo kan. Okey, Lee solo. Saya pun solo. Solo. Diorang dalam diam, turun. Dia minum. Cakap, Lee, kopi. Sejuk lah berapa lama ni. Itu. Mengajar. Spectator semua ada tu. Jepun semua kat bawah tu. Depan. Yang best ni, Jepun ni. Tak tahu mungkin prinsip begitu atau dia lurus ke. Masa sound check, saya smoke. Okay, dia sediakan X-ray. Sekali malam, saya tengok X-ray tu ada, tapi dah bersih lah, dia dah bersihkan. Letak tepi saya. Dia ingatnya bila saya perform, saya isap okok. Nampak tak? Dia punya hormat. Dia punya hormat Dahsyat lah. Dia ingatnya saya perform, saya isap okok. Dia letaknya X-ray tepi tu. Macam, X-ray tadi dah bersih macam itulah. Okey, selesai. Balik, okeylah saya join lagi dengan Tom semua. 96 di awal bulan 10 tahun 96. Tiba-tiba saya dipanggil oleh pengarah museum. Tapi pengarah dia dah tukar orang lain, dah tukar nama Datuk Haji Ali Ngah. Ingat lagi. Dia panggil saya. Jumpa dia kata, awak ada masalah dengan pegawai ke? Dia kata. Tak ada. Saya cakap, saya heran ni sebab apa? Dalam pada 8 musician, 7 pegawai awak dah sign, dah sokong untuk sambung kontrak. 2 years lagi. Tapi awak tak ada ni, dia kata. Saya macam, ya ke? Saya macam, tak ada Awak dah salah apa ke? Tak ada. Awak ada saya faham dengan pegawai ke? Saya cakap tak ada. Tak apa macam tu. Macam inilah dia kata. Awak buat surat permohonan, okey, address ke saya untuk sambung kontrak ni. Saya punya style. Kalau tempat tu dah tak suka kita, tak payahlah. Tak payah. Itu pilih saya. Tapi dia pujuk saya, jangan macam tu. Awak buat je surat rayuan. Cakap, saya nak merayu apa tu? Because saya tak ada salah. Apa salah saya kan? Saya pun tak tahu sampai sekarang apa masalah dia. Okey, tapi tak apalah. Saya rasa mungkin takat itu rezeki dia. Saya resign sampai hujung bulan tu. Hujung bulan 10 tahun 96 tu, saya berhenti. Tapi saya nak pujuk typist yang buat surat ni. Punya dah lama, dia tak bagi saya berhenti. Janganlah berhenti, aku tak typekan tu surat. Saya tak, kita mission mana nak reti-reti nak keras surat ni kan. Macam mana ni kan, saya pujuk dia tau. Tolonglah. Kalau surat rayuan boleh, surat berhenti aku tak nak buat, dia kata. Akhirnya bila saya pujuk-pujuk, dalam 1 jam juga lah, akhirnya dia buatkan juga. Lepas tu saya berhenti 97 ni tak recession. Habis jual kereta semua. Mazda 323. Maksudnya dah kahwin ke, bujang ke apa? Dah kahwin dah. Perjuangan Lepas tu itulah modal dia. Dapat jual kereta tu dapat 7,500. Lepas tu dapat recording lagi tau dekat Buti. Saya pikul lah gendang tu kan. Masa tu gendang tu tak menggunakan lagi bag yang proper semua tau. Begini dekat Jalan Pahang, dekat PI tu jalan tu kan. Tunggu teksi. Okey, itu orang daripada penini lah. Yang kita akan rasa lah. Dan saya pun tak ada rasa nyesal pun. So, ini kita punya jalan, kita teruskan lah. 97 tak ada kerja tau. 6 bulan ke 7 bulan. Tak ada job. Tak ada job langsung. Sekali Raihan meletup. Raihan meletup. Raihan nak buat show pertama dia, konsert pertama dia di Singapura. Raihan konsert pertama di Singapura, bukan kat Malaysia. Album tu dah keluar? Dah keluar. Album puji-pujian apa? Puji-pujian. Okey, dia nak musician yang bagus-bagus, dia kata. Dia susun lah. Zahid Ahmad, Tom ada. Dan beberapa drama lah. Tapi drama yang main percussion. Termasuk Steve Thornton. Eddie Slam pun ada. Sebab Eddie Slam dia nakkan keyboard key tu kan. Yes. Kita praktis di Melawati. Berulang lah. Lama jugalah praktis tu. Kalau kita nak percussion dengan vokal kan. Main ada Singapura. Full house. Indoor Stadium. Konsert Melayu pertama yang full house. Raihan. 10,000. Penuh.
Okay. Kita masa sound check tu, half audience dah masuk dah. Masa sound check dah ada. Kau tak Almost tempat. half the house Nak mandi tak tempat. Farihin, that time Farihin, semua satu kru, kau pergi cari towel yang good morning tu. Towel saiznya tu, kau beli. Lap Lap badan je. Lap badan je. Baju lah pakai. Okay, sukses. Tiba-tiba dalam tahun yang sama, 97, Luncai Mas call, ajak meeting, nak panggil main dekat UK. Manchester. Yes. Saya kata, Luncai dah ada percussion dia. Smart rock tu, dah ada. Kenapa saya kan? Macam Nasir yang suruh panggil, Datuk Nasir. Dia tanya Moha. Aku nak cari percussion. Moha cakap, panggil Ramli. Siapa budak tu? Dia kata dia main dengan Zainal Abidin ni semua kan. Aku panggil main, aku nak jumpa. Pergilah panggil, meeting. Sepatutnya pergi Manchester ni yang main accordion atau apa ni, Datuk Ramli MS. Tapi Datuk Ramli MS waktu tu busy. Dia pun tengah busy juga waktu tu. Arrangement music. Banyak. So akhirnya panggil Esatan. So saya Esatan, Abang JJ, Moha, Rafi. So 5 musician. Practice sebulan kat Luncai. Practice dengan Datuk Ibn Nasir ni, saya bukan practice lagu saja. Tapi saya study dia. Study macam mana? Saya study karakter dia. Supaya senang nanti kehendak dia yang jenis impromptu di stage, saya boleh baca. Itu penting. Jadi kita tak adalah mengarap dengan lagu, kita ikut lagu, tak ada. Karakter penyanyi tu. Supaya nanti, sebab kadang-kadang penyanyi bila ending nakkan lebih, nakkan kurang. Yang impromptu kan, yang jenis stop sama-sama, yang macam-macam. Jadi saya study karakter dia lah, bukan pasal lagu saja. Untuk study benda-benda macam tu, kita boleh dan kena study di luar pada practice dan performance. Kita kena Masa disamakan, kita boleh tengok benda-benda tu semua. Dia bawa ke stage. Boleh jadi. Pada saya punya ni, orang lain saya tak tahu lah. Sebab saya practice, saya study begini. Dekat luar, segi perbualan apa semua kan. Jadi kat situ kita study dia supaya kita faham dia. Di pentas dia nak apa. Kadang-kadang bila dia tengah shock, lagu tu dia boleh nak ulang banyak. Kan? Yang kadang-kadang orang tak faham bila yang jenis pemuzik yang jenis baca nota ni kental kan. Terbabas lah. Sebab dia orang baca betul kan. Nyanyi nak lebih jadi impromptu. Okey. Selesai di Manchester. Masa dekat dah habis show di Manchester, kita balik London. Tidur satu malam. Besok malam kita akan fly balik. So siang tu kita jalan-jalan dekat Covent Garden. Saya dengan Moha lah. Tengok all the buskers ni main. Bagus-bagus kan. Saya cakap Moha, kalau kita travel tak macam ni, Europe kan. Asal gitu. Lepas tu? Tapi Moha kata kita kena ada material, ada produk nak jual. Tak adalah kita cakap basking je. Tidak juga aku ada material, aku dah buat, tapi belum record lah, dia kata. Aku tak tahu lah macam mana cara dia, kaedah nak pergi, nak record dia kan. Oh ya ke, dia kata. Tak apa, nanti kau transfer kat aku pergilah cari-cari mana-mana kan. Pergilah cari, pergi jumpa Datuk Nasir Bukasim. Dia kat mana? Wana. Sebab dia end director kan. Pergi jumpa, tak boleh lah album kau. Album ni tak boleh jual, konsep ni. Okey, tak apa. Kita tak kecil hati. Jumpa, tak kecil hati. Tak ada. Tapi saya tak ada mati semangat lah. Tak ada. That time Synchro Studio masih ada. Fauzi Mozuki A&R dekat EMI situ. Synchro. So dipanggil lah. Aku nak jumpa kau orang. Pergi Synchro. Kau nak buat album Kata. Nak. Kalau ada ni lah. Okay, macam ni. Aku bagi kau airtime 200 jam. Nanti
Produk dah siap, kita kira lah. Bayar kemudian. Sebab sinkro pun sekarang ni tengah slow, memang tak ada buat apa-apa job kan. Tak ya ke? Dengan syarat kita bagi airtime saja, dia cakap. Time recording nanti itu kita tentukan. Okay? Macam mana? Time record. Time record tu maksudnya dia nak siang ke malam ke? Oh, dia akan tentukan time tu. Betul. Okay. Sebab kita dapat Free slot lah. house punya ni kan. Boleh lah cakap dia. Tapi session kau bayar, dia cakap. Session ni kau bayar. Oh iya ke? Kita macam tapi saya macam saya pikir mohon lah kan. Iya ke je. Kita lawan. Ini challenge kan? Kita lawan. Mereka kata okey lah. Kita buat. Masuk bermulalah. Recordingnya di sinkro. Album ni. Sakti. Oh, okay. Masih dalam plastik lagi. Uish. Oh. Sakti. Nampak reflection saya. So, kebetulan studio sebelah, Aubrey Suito tengah buat album Melakasan. Aubrey Suito pun ada buat instrumental. Kat situ, masa tu. Okay. Sebelah, studio sebelah. Tapi Aubrey Suito, of course lah, dia modal banyak kan. So, musician semua bagus-bagus lah kan. Cakap, okay, kita buat je. Masa tu jadi sound engineer kita Peter Chong yang jaga kita punya production ni. Buat album. Aubrey Suito datang studio kita. Hey bro, what are you doing? Dia kata. Kita beritahu lah, kita segan bila kita punya production agak ni je kan. Okay lah. Bro, why not? I nak pakai you, dia kata, practice, record. Kita kontra nak, dia kata. Okay? I main you punya, nanti you main kita punya. Okay lah. Main. So adalah beberapa lagu dalam album ni pakai synthi bass, tu boleh masuk piano, dia masuk. Apa yang kita nak dia main lah. Itu je lah yang boleh buat. Piano dengan synthi bass. Baloi sangat memang sedap lah kan. Tapi kita rekod kat dia pun memang tak ada bayaran apa-apa pun. Kemudian ada satu lagu kita pula, lagu album Sakti ni pula, masa tu semua program. Drum program. Jadi Peter Chong kata, ada lagu-lagu ni yang kena pakai drum betul. Why not you panggil Gary, dia kata. Gary Gideon. Gary berapa bayar tu? Kita tak ada duit. Macam mana ni mah? Nanti kita fikirlah Peter. Kita nak cakap depan Peter tak boleh, salah. Segan lah kan. Nanti kita fikirkan. Kebetulan besok Luncai panggil recording. That time masa tu Dato' M. Nasir tengah produce lagu-lagu filem putih yang era Fazira ada semua kan. Kartun tu, animation. So Moha dapat main juga, saya dapat main juga. So duit ni saya dapat 300, Moha dapat 300. Moha ambil sini duit kau. Moha ambil sini duit kau, 300 tu. Moha bagi. Okay, ni 600 Besok kita jumpa Peter. Okay, Peter, kita ada ni je. Peter nak kita nakkan lagu kita orang ni dalam album Muharram ni 3 lagu. So Gary satu lagu berapa harga dia? So sekarang kita ada 600. Tak cukup. Tak cukup. Tapi Peter Chong memang kita terima kasih banyak kat dia lah. Dia pemudah kan. Dia sotoknya Gary. Jadilah tu 600 tu. Untuk 3 lagu. 3 lagu. Kenapa tak main sendiri drum tu? Masa tu? Dah lama tak pegang. Lepas tu praktis dengan Peter. Peter kan very detail. Kita tak nak spoilkan dia punya ni. Kita pun orang lain. Dalam fikiran langsung aku praktis 2-3 hari nanti aku rekod sendiri. Pun tak ada perasaan tu. Kan tak ada perasaan tu, takut. Takut. Kita tak nak kita punya album spoil. Bagi orang yang mahir betul tempatnya. Tak apalah. Tapi fikir balik betul lah. Lagu macam ni tahu aku main lah. Macam tu lah. Masa tu ada fikir lah. Tapi masa tu tengah macam-macam fikir kan.
Album dah siap. Hmm. Ni nak pergi bayar, tebus, keluarkan produk apa ni, the material macam mana? Dah tahu harga belum masa tu? Dah tahu. Sinkro nak 15,000. Okay. So benda tu delay. Lama-lama tiba-tiba Sinkro kata, berapa lama nak simpan, dia kata. Macam ni lah dia kata. You cari 10,000 je lah dia kata. You bayar je 10,000. At least airtime tu kan. Kita pergilah cari kawan-kawan yang boleh mampu ni. Tak ada. Tak ada. Sehinggalah ada satu company ni tiba-tiba nak buat satu record label, tapi dia kena meeting dekat Afrika. Kenapa? Sebab dia punya deal, dia nak bawa artis-artis Afrika ni masuk ke sini. Rupanya dekat Afrika ni dia ada satu company, saya lupa nama company tu. Warner ke BMG kena through dia. Dekat Afrika macam tu. Dia tak bagi, dia tak bagi you direct. Masuk terus tak boleh. You kena through company ni. So dia nak buka satu company kat Malaysia. So orang ni yang company yang nak ambil kita ni, dia nak meeting di Afrika. So dia tak ada material. Kebetulan you all nya kawan ni bekerja dengan dia. Rashidi nama dia, Rashidi rasanya. Dia budak pandai lah. Dia lagu-lagu collection dia pun Jeremy Kwai kan, macam wah, sebab dia pernah duduk London. So dia cakap, bang, abang bagi abang punya CD. Saya nak ikut Datuk ni, dia pergi Afrika, dia kata. Bagilah. Datuk tu pun tak dengar lagu tu pun. Tak dengar. Bila waktu meeting dia dengan company Afrika ni, dia tunjukkanlah CD Moram ni. Tapi Moram ni belum print lagi, just sample je lah. Afrika tu suruh agree lah. Maknanya kau memang tahu pasal muzik lah. Padahal Datuk tak dengar pun. Kau memang tahu pasal muzik. Aku setuju dengan kau. Kau boleh deal dengan aku. Macam tu lah. Afrika ni, Afrika susah nak masuk. Afrika mana tu? South Africa lah. Afrika lah. I see. Dia company dia kumpul semua. Okey lah. Jadilah album tu. Jadi dia dapat kontrak dengan South Africa tu, dan dia pun bagilah duit untuk keluarkan produk tu. Bagi duit produk. Tapi sebenarnya production ni kita nak jual dengan dia. Sign as artist satu. Sign as a production ni saya nak jual dia anggarkan kita value dia 75,000. Bukan 10,000. As a business. Ya, faham. 1 sen tak dapat. Alah. Okey. Itu dia. Benda biaya lah, benda dah ada. Material tu dapat lah. Material tu dapat, dia pegang lah. Master dia pegang. Alamak. Master dia pegang. Maknanya quarter inch punya tape tu kat dia lah. Ada pada dia. Kalau tanya Moha ni, dia tak nak cerita benda ni. Because benda pahit. Dia tak nak. Pengalaman pahit untuk dia. Pasal benda tu boleh buatkan marah. Ya, betul lah. Kita dah curahkan kita punya idea, kita punya jiwa semua dalam tu kan. Macam saya tadi, saya fikir sebab saya boleh separate antara pro dengan tidak. Kan? Saya boleh separate benda tu macam okey lah, bagi dia lah. Jalan je. So, Moram Sakti dah keluar. Dalam pada tu kita session juga. Dan waktu nasyid tengah meletup tu, saya paling busy sekali. Satu hari saya boleh record berapa studio untuk masuk percussion je. Album Rehan, album kedua sampai album kelima, lagu-lagu hit dia semua saya main. Benda tu mungkin kebetulan. Because bekerja dengan Farihin ni sangat simple. Kalau orang yang tak faham, susah kerja dengan dia. Tapi sebab tu kata tadi, saya akan study orang tu, karakter orang tu. Baru kita boleh bekerja. Apa yang susahnya nak work dengan Farihin pada orang lain? Orang lain mungkin tak faham kehendak dia. Tak faham kehendak tu. Macam saya senang. Okey. Raihan mempunyai vokal yang bagus. Harmoni bagus. Di waktu itu. Di waktu Farihin menjadi dia punya producer. Percussion, tak payah tunjuk hebat. Kita support. Support je. Itu melodi dia kuat. Betul. Apa yang tunjuk, aku bagus, aku tak payah. Kita support vokal tu. Sebab tu lagu macam lagu Senyum,
lagu Bismillah, lagu apa, simple lagu dia. Lepas tu masa recording, bila saya sampai ke studio, masa tu buat dekat studio utusan. Farihin tu ke studio tu. Saya sampai je, Farihin keluar. Dia hilang, tak ke mana. Kenapa? Jumpa orang ke apa tu. Dia uruskan saya dengan sound engineer dia. Okay, Lin, kau uruskan dia. So, saya record, dia bagi lagu, okay, lagu apa yang nak main, confirm kan. Okay, kata 4 lagu lah, 5 lagu lah. Saya buat, dah siap, saya tunggulah Farihin balik. Dia balik kadang pukul 2 pagi. Yelah, saya sampai studio pukul 9.30, 10 kan. Kat mana Farihin pergi ni? Saya anggap di meeting je. Lah, dia sampai, sebab saya nak pastikan, nak confirm kan, kalau kata ada perubahan ke kan. Boleh bikin. Dia dengar aja, pasang balik. Dengar kan. Dia tanya saya balik nanti. Dia telefon saya. Lin, macam mana okey? Pula aku kan kau producer. Tak, aku tanya kau okey tak okey? Aku okey je. Kalau aku okey, aku okey lah. Macam tu je. So, itulah lagu-lagu hit Rehan. Itulah lagu-lagu hit Rehan. Dan lagu-lagu banyak lagi lah. Lagu-lagu nasyid yang banyak. Kemudian, dalam benda sama, Rehan Show dia bawa ajak saya pergi mana Indonesia. 99 bulan puasa. Mula-mulanya Raihan masuk Indonesia. 99 Dan bermulanya Raihan punya show. Show dia bermula Inter-University untuk kutipan tabung Darfur. Untuk kutipan tabung Ambon. Okay, untuk kutipan tabung Ambon. Adalah wakil Ambon ikut kita. Kita main dekat Indonesia panggil UI, kita sini panggil UI. UM lah, UM. Okay. UM. Indonesia. Semua universiti. Sampailah ada Jakarta, Bandung, Jogja dekat Gajah Mada, dengan Surabaya. ITM, Institute apa benda lah. Masa tu dengan Dito Rolis, Ikang Fauzi. Kita tua dengan dia orang lah. So musician yang dari Malaysia saya seorang je. Yang lain semua daripada Bandung. Saya yang guide pemuzik Bandung ni main macam mana dengan Rehan. Percussion ni saya kena ajar lah. Bermakna saya kena pergi awal. Saya dengan Mambai masa tu. Mambai sound engineer. Right. So bulan puasa di Indonesia, bulan puasa dia boleh buat show. Maknanya selepas asar stop sebelum maghrib. Boleh orang buat. boleh cari makan lagi lah. Boleh. Kalau sini banyak pantang larang dia. Itulah tak pasal-pasal. Sana boleh. Yang penting ikut syarat. Lepas tu because di konsep Rehan Islamic punya konsep. So penonton tak ada berdiri, duduk dekat hall tu, dekat dewan tu duduk, ada tikar semua kan. Tapi tengah-tengah dia ada barricade. Ada barricade dia. Penghalang dia. Perempuan lelaki. Oh, macam tu. Macam tu. 99 dulu. 99. Sampailah ke mana-mana, ke Gajah Mada semua. Dan kita, masa tu kita travel, kita naik bas tau. Syok lah. Syok memang syok. Kita travel malam. Lepas show, kita travel. Patah pinggang lah. Sebab bas dia tak macam bas kita. Bas kita kan boleh jas kan. Bas dia statik je. Macam tu. Dan juga dia punya laluan memang laluan para pejuang lah. Masa tu ada juga main dengan Zain Abidin, pergi Fukuoka zaman-zaman di waktu tu. Pergi Fukuoka, pergi Okinawa. Maknanya dengan Rehan juga. Zain Abidin juga. Banyak ajak Masa tu, alhamdulillah lah. Itu hikmah daripada saya berhenti museum tadi. Okay. Ikut Rehan pergi London. Bila? 2000. Tahun 2000. Itu yang jumpa Queen tu. Itu 97. Commonwealth Itu Cogem. Cogem ya. Cogem. Itu main depan Prince Charles. Itu dekat Edinburgh. The Duke of Edinburgh buat dekat sana. Edinburgh. So 2000 pergi lagi. Tapi tour. London, Birmingham, Bristol, Manchester, Glasgow. Syoknya. Musim apa tu? Sama, tapi sama dia kita sejuk juga. Kan? Di situlah saya berjumpa dengan Sami Yusof. Masa tu dia baru nak promote dia punya first album, Al-Mu'alim. So, dia ni memang brilliant lah. Budak muda yang ada knowledge pasal muzik. Because dia belajar dekat Royal College Music London kan. Main muzik bagus, arrangement dia bagus. Jumpa dia kat situ?
Jumpa dekat tour tu. Ah. Raihan jadi dia punya anchor artis. Dia ni maknanya sebelum Raihan keluar, dia keluar dulu. Oh. Raihan main dia. Dahsyat. Ha. Masa tu Sami Yusof buka table jual CD. Kabel jual CD. Tapi sebab saya suka, sebab tahu dia musician. Musician, kalau jumpa musician kan jadi kawan. So kemana-mana kita travel tu jumpalah dia. Jumpa dia, lepas tu dia tanya dengan Raihan ni tetap ke, apa bergaji ke, macam mana ke. Cakap no, kita session kan. So dia cakap lah, kalau kata aku nak panggil kau untuk show aku akan datang, boleh ke, dia kata. Pucuk di situ dalam datang lah. Kan, orang cakap boleh, tak ada hal, panggil je. So tahun 2000 berapa ya, tiba-tiba dapat panggilan dari dia. Management dia mengatakan suruh ambil tiket dekat Shangri-La Emirates Office, dia kata. Saya macam, dia call tu lebih kurang pukul 10 pagi. Kita nak berurusan dengan kita tak prepare. Kelang kabut dalam satu hari siang tu. Sebab dia punya flight malam pukul 11. Hari tu juga? Ya. Ya Allah. Tiba-tiba je macam, dia orang memang unprofessional lah kan. Pak macam tu memang hancur lah. Pergi mana tu? Pergi Kuwait. Dari Malaysia terus ke Kuwait. Dan saya tak pernah travel seorang tau. Biasanya dengan musician lain ke apa nampak ada lah. Entourage lah. Yes. Ini seorang-seorang kan. Tak fikir apa. Saya tak tukar duit ke apa, tak ada. Tak ada. Okay. Hanya pasport dan juga instrumen dan juga pakaian saja. Sampai Kuwait, saya macam nak pergi ke tempat dia punya checkpoint kan. Dia kata, no, kau pergi dekat kaunter yang buat visa. Sampai pagi ni, kita sampai sana pagi tau. Buat visa kalau tidak, kita tak boleh chop, kata. You mean lazy. Ingat itu, dia cakap. Okey lah, cari kaunter. Jumpa. Lepas tu dekat sebelah kaunter tu ada kaunter boleh tukar duit. Money changer lah. Tapi tak ada duit ringgit Malaysia. USD, pound sterling ada lah. Tapi ada kursi di depan tu, kursi untuk menghadap kaunter tu kan. Kat situ saya tu duduk. Memang aku tak keluar lah lepas ni kan. Lepas tu nombor telefon dia, kita pun tak ada roaming, tak ada apa. Macam mana ni? Kita dah sampai ni. Tapi saya tak panik. Sebab pada saya, airport ni adalah satu kawasan international. Apa pun berlaku, kalau dikata, maknanya kalau kata problem tu dah tinggi sikit, saya akan pergi kontak duta lah, itu je. Kedutaan lah. Itu je. Saya tunggu situ tu. Tunggu kan. Pukul lapar ni. Tiba-tiba ada satu hamba Allah ni, dia pakai jubah putih eagle. Dia pegang kertas A4 tau. Dia buat macam ni je. Abdel Sekali saya pandang dia depan saya. Abdel Ramli, Abdel. Yes. Come follow me. Lepas tu tahan dulu kan. Nak tengok surat tu kan. Tengok surat, betul lah nama. Come follow me. Pergi ikut dia, tak ada visa apa semua. Pergi dengan polis pegawai tu semua tabik dia. Dia ni rupanya orang daripada wakil daripada pejabat Kementerian GULF tu. Malaysia yang besar tu bos. Dengan dia punya assistant semua ada. Terus apa kan. Ini je kan. Macam ni dia orang ya. Lepas tu naik 7 series BM. That time 7 series tu, sini yang pakai menteri-menteri je. Businessman. Naik ni Okay. So dah urusan apa semua ni, dia kata kat hotel kau makan apa kau nak makan, sign je, tak ada hal. Kita masa tu duduk saya di atas, saya dekat Courtyard Marriott. 5 star, 6 star sebenarnya. Rupanya yang duduk hotel tu Amir Diab pun ada. Amir Diab. Taman 5A kan. Yang duduk tu. Dia ada situ masa tu. Dia ada kat hotel tu.
dan juga footballer tim Al-Ahli kat situ. Ah. Tapi saya cakap kan, mana mission yang lain ni, mission yang Sami Yusof ni kan. Rupanya yang ada mission yang kat situ, semua Amir Diab punya mission. Sami Yusof punya mission tempat lain. Tapi saya duduk situ pula. Saya macam, ya apa saya duduk sini seorang kan? Kenapa? Kenapa kan? Sampai sekarang saya tanya kenapa. Siapa yang tempat kat situ? Itulah. Mission Sami Yusof tempat lain. Yang Sami Yusof punya mission lain ni, yang lain-lain ni daripada Mesir. Saya semua Mesir. Saya seorang dari Malaysia. Tapi saya dapat jumpa lah Amir Diab punya mission yang bagus-bagus, yang dia punya maestro kanun player kan, dahsyat. Berbual lah. Itu je. So, kita rupanya show tu dia bulan kemerdekaan Kuwait. Sebulan sementara menunggu mereka tu, setiap malam ada show. Amir Diab, artis-artis semua top-top. Termasuklah Sami Yusof ni. Selepas saya pergi, lepas tu setahun ke 2 tahun lepas tu, Rabani pernah show situ. Lepas tu saya kan tak cakap tadi, saya tak cukup duit. So, saya ada driver, saya ada 7 series ni. Tapi tak berjalan. Duit tak ada. Sampailah hari besoknya, tidur waktu malam, besoknya, saya jumpa Sami Yusof. Saya cakap, dah berjalan ke? Dia kata, cakap, tak ada, duduk hotel dia, dengar lagu, cakap dia. Dia kata, wah, you very serious lah, dia kata. Yelah, kita datang. I like you, dia kata. Kau datang, mata-mata kau memang nak buat kerja je. Bukan nak jalan-jalan. Sebab, dia bagi kita 7 series, suruh berjalan. Sebenarnya bukan pasal tu. Dia pula bagi duit masa nak balik. Dan dia tak tahu kita tak ada duit tu. Masa nak balik baru kita beritahu sebenarnya aku tak tukar duit. Kenapa tak cakap kita? Ada banyak duit KD ni, Kuwait dinar. Kenapa tak cakap dia kan? Dan dia pun lupa. Tapi makan semua hotel dah covered lah. Sign je. Puati. Kebetulan dekat hotel tu ada satu pekerja Indonesia. Kerja di hotel tu, bagian hotelier ni kan. So dapat berbual dengan dia bahasa Indonesia. Dia pun kata dia rindu nak bercakap ni kan. So setiap pagi, tengah hari ke waktu kita makan, dia akan serve lah. Borak lah. Berbual. Dia tanya lah begini. Okey lah. Sonok lah. Lepas tu tahun berapa lagi 2004. Konsert Muharram pertama. Di Istana Budaya. Kembara Jiwa. Yang merancang ni arwah Jalil Ngah. Dia nak sangat buat. Dia kata, Lee, aku nak buat konsert kau lah. Aku dah buat konsert nasi, aku dah buat search. Macam-macam lah. Tapi aku nak buat konsert kau ni lain dari yang lain. Sebab kau punya instrumental. Nanti kau cakap Moha So sementara proses nak buat show tu, dia akan panggil malam-malam, pergi jumpa dia dekat Taman Seputih. Kan? Taman Seputih, ambil dia, pergi ke Bangsa, minum kedai mamak sampai 7 pagi tau. Sampai orang pagi-pagi pergi kerja. Borak pasal apa tu? Pasal job tu lah? Pasal job ni, pasal apa nak buat. Serius dia, Arwah Jalil ni dia suka bercakap dulu apa ni, karya-karya ni. Nanti daripada situ, dia akan dapat. Dan dia pun nak feedback kita. Apa lagi yang kita boleh keluarkan. Jadilah konsep Kembara Jiwa Muharram tu. PIB. Tapi waktu itu kita tengah buat second album. Jadi kita stop dulu production ni, kita concentrate tu show ni. Masuk IB, Istana Budaya. Lama-lama jadi lain nak konsep. Asal plan saya dengan Moha nak buat album. Lepas tu kita travel Europe, sambil kita main, kita jual CD. Itu lebih memuaskan jiwa lah. Kan? Terbalik. Akhirnya jadi untuk show-show yang VIP, dinner show, main di rental lah, apa macam-macam. Macam ni pula lain dah jadi jenis tu Ini lain lah. Eksklusif lah jadinya. 2005, kita dapat pergi LA untuk pertandingan. Dia macam pertandingan seni ni, pertandingan yang macam konsep Olimpik.
Dalam satu negara ni dihantar beberapa peserta, okay, model, pelakon, pemuzik, penari, tapi dalam satu tim tu ada bermacam punya acara. So nanti lawan di sana. World Championship, tapi muzik dalam seni. So kita pergi travel LA, menang. Champion. Saya pergi dengan Kir apa? Kiraman. Kiraman. Oh, Kiraman ambil bahagian berlakon. Dina Nazir. Dina. So, bila dia umumkan pemenang, okey, dapat medal apa ni? Tapi ada satu lagi yang berbentuk plak. Itu yang orang tunggu-tunggu kan. Saya dengan Mohan dah fikir dah sebab apa? Kita tengok waktu Malaysia waktu itu dah pukul 12 lebih malam, pukul 1 pagi. Kita kat sana berapa kan? Tengah hari Dengan ngantuk kan, macam tak tidur lah kan. Tiba-tiba Doma Moram champion. Champion of the year. Champion of the year tu akan dapat plak. Menang lah. Okey, pergi ambil. Kita pun tak expect. Kita main je. Menang. Tapi tak ada apa pun. Yang penting kita jalan bertugas je lah. Itu je lah. Pengalaman makan telur dengan kaviar kat hotel tu je lah kan. Makan telur dengan kaviar. Makan susah. Kita duduk dekat Burbank. Area Burbank. Jadi cara nak paling senang makan, beli roti, beli telur, beli kaviar. Itu pun nak rebus telur pun, dia punya tempat masak air, dia punya kettle bukan macam kita. Kita beli telur banyak-banyak, kita masak, jadi telur tu hari-hari makan. Berapa hari tu? Itu? Faham? Seminggu. Saya cakap macam ni ya, payahlah. Lepas tu travel jauh kan. Lepas tu 2006 pergi Japan. Ini dengan Moram, dengan Moha. Kita wakil Malaysia lah. Maknanya dengan NSO, National Symphony Orchestra, Istana Budaya, Datuk Mustafa Putih. Disponsor oleh Japan Foundation. Tapi dia nak konsep mesti Malay betul. Dia tak nak you bawa lagu-lagu klasikal yang daripada barat ke. Tak nak. Masing-masing macam Vietnam ada konsep dia. Japan ada konsep dia. So dia nak Malaysia konsep ini. Akhirnya dia orang buat pemilihan, dia nak gunakan lagu Muhram tu. Tapi dengan diubah sedikit secara orkestra. Arrangement untuk lagu tu Prof. Imam. Saya dengan Muhar terpaksa dah datang berlatih untuk mengenal balik secara simfoni orkestra tu main macam mana. Kita dikategorikan sebagai soloist. Show panggil apa? Bohram lah. Mohram punya show lah. Orchestra Weeks kita panggil. Kita main dekat mana tau? First show dekat Tokyo Hall. Dia punya bangunan akustik, kita tengok dekat macam kita punya Philharmonic 4 segi je kan. Kayu keliling, cuma akustik lah. Dia punya akustik, sebab saya sempat tengok, saya turun habis soundcheck tu, saya turun bawah je dekat tempat audience tu. Tengok ke atas. Dia punya atas macam pucuk rebung. 12 tingkat. Dalam bangunan, satu bangunan tinggi, tapi tengah-tengah dia ditebukkan jadi bentuk rebung tu. Ni yang tajak apa? Buluh runcing tu, tapi berbentuk akustik. Bawah tu hall. Benda tu ada fungsi dia memang untuk akustik punya bunyi ke ataupun sekadar ukiran je? Mungkin tak, itu kayu tu semua tu. Tak, tu kayu. Sampai ke lantai dia apa semua tu kayu. Memang dia mungkin dia orang designkan untuk hall tu ke, tak tahulah. Macam dahsyat kan. Dan adalah kita punya tinggalkan kenangan, kita punya plak yang apa, yang putih yang macam simen tu. Dekat ruang lega tu ditayang lah, dia akan pamer lah. Siapa yang pernah buat solo kat sini kan. Always. Saya dengan Moha ada lah tu, kalau ada lagi lah. Adalah kenangan dia. Then Sami Yusof panggil lagi. Main kat mana pula? Main kat Dubai. Konsert dekat sana pula. 2007 dia panggil lagi, tapi main dekat Arena Wembley, London. Ada kalau pergi YouTube, Sami Yusof Arena Wembley memang keluar. Di situlah saya belajar pakai earplug ni. Sebelum tu? Sebelum tu pakai monitor kan. Kat situ yang semua tak ada monitor. Macam mana ni? Tapi because sana punya sound engineer dahsyat kan. Sedap lah kita pakai. Kita sini baru nak bermula pakai monitor dekat telinga kan. Diorang dah awal-awal pakai. 2006 tu Dengan Siti saya main kat Albert Hall. 2 tempat yang di London, 2 tempat berprestis, tempat besar. 2 tempat saya dah merasa. Wembley dengan Royal Albert Hall. Lepas tu dengan kalau teater, PGL. Sebenarnya saya perjalanan ni saya tak tahu. Semua dapat yang besar je. Kita tak minta tak apa pun, tiba-tiba macam Mas Haji telefon, Lee abang nak jumpa, meeting ni. Ya je.
Dan saya tu saya cakap, saya tak pernah kena marah dengan Ustaz Aziz. Tak pernah kena marah dengan Ustaz Aziz. Orang lain pernah kena marah kan? Ah. Kita tahu nak buat kerja. Itu Hmm. je. No politik, no hanky-panky. Okay ya. Sebab ada orang kadang-kadang berpolitik dalam muzik, saya tak suka. Saya tak ada terfikir benda-benda semua macam malas nak fikir. Politik dalam muzik maksudnya apa? Di kalangan ahli muzik tu lah. Muzik, oh kau bagus, ni tak bagus. It's not me. Itu je. Dah tak nak campur pun. Kita buat kerja kita je. Saya ingat kata pesan Rafi tadi. Rafi kata pesan ya. Rafi pesan. Li, belajar dengan ni, ikut. Macam itulah. Pas bila Rafi bawa tu, di situlah saya bermulanya. Fikir kan. Sebab tu saya, inilah macam, kalau cakap tadi, saya macam mana diri saya kan. Itu diri saya. Tak ada macam-macam. Kita buat kerja je. Orang panggil, kita okey, setuju nak main apa semua, dah. Bila kita dah setuju, kita main lah. Kita tak perlu nak cakap, oh ni tak okey, tak okey. Sebab kita setuju kan. Kita sendiri yang setuju nak main. So kalau ada risiko selepas itu, kita tanggung. Sama-sama tanggung lah. Yes. Oh je, kita tak perlu nak condemn ni. Salah. Kan? Ya. Itulah dia. Muzik ni masalahnya kita kadang-kadang kita kena main dengan orang lain juga. Macam mana kita nak adjust dengan dia. Dan macam mana dia nak adjust dengan kita pun. Macam saya tadi, pada awal tadi, bila saya sama main dengan The Green, semua best. Itu adalah the best moment. Itu menjadi idealisme kita bila jadi musician di hari muka. Walaupun kita tak dapat dengan band macam tu dulu lagi, tapi semangat tu kita nak cari. Kita buat. Dia jadi model kita. Yes. Kemudian dalam masa tu tahun bila saya lupalah, album Phoenix Bangkit. Saya dengan Moha lah melayan Datuk M. Nasir membuat lagu mentah. Maknanya proses lagu mentah kan. Sampai saya lari lah. Kenapa? Idea dah tepu. Apa nak buat kan? Saya lari. Dia telefon. Saya rumah kat PJ. Sampai petang dekat rumah, otak dah ada macam apa nak buat lah. Apa nak bagi idea lagu-lagu ni. Balik lah. Sampai rumah M. Nasir telefon. Mana kau? Sampai rumah lah bang. Abang telefon ni. Sampai suka balik? Dia kata. Aku ada ni, agak ada dia. Cakap, bang, hari ni saya memang tepu bang. Saya dah tak boleh lah. Otak jam. Sebab kita dah. Lagu dalam. Masa tu lagu dalam album lain. Lagu dalam tu album Operation. Saya suka lagu dalam tu. Tapi sudahnya datang balik ke Luncai untuk bikin juga lagi Phoenix Bangkit tu. Buat ikut sampai album tu kita session lah. Maknanya mula-mula kita proses lagu mentah. Tak salah saya lagu, kalau tak salah saya lah, lagu Phoenix Bangkit ni, lagu pertama dia buat, Ijab Kasih tu rasanya. Yang Malai. Lagu ni itulah, tak salah lah. Itu memula lagu album yang untuk Phoenix Bangkit yang dia buat lagu mentah. Lagu mencari idea kan. Itu kan. Sampai dibagi pada arranger susun ni dulu, baru kita record. Itulah. Merasa juga lah melayan Datuk M. Nasir membuat idea tu kan. Yalah, itu pun pengalaman bagus juga. Walaupun sampai kita otak jam macam tak ada idea lagi lah. Dia tak boleh. Siapa lagi yang ada masa tu? Ketika tu kat studio? Moha, 3 orang je. Saya, Moha, Datuk M. Nasir ya. Daripada stage mentah tu, Rafi ke Nan ke masa tu belum lagi. Dia start dengan percussionist juga dulu I mean flute. Dengan flute Datuk M. Nasir main gitar. Kan lah. Itu bila session, bila dah masuk buat untuk recording, arrangement dah ni, baru panggil gitar ni masuk, bass lagi masuk. Okay dah sempat lah merasa pengalaman itu. Kan? Bahagia tu, sejarah tu. Masa tu berpengkalan kat Luncai je lah. Berapa lama? Hari-hari kita berulang lah. Macam Moha lagi kesian waktu tu. Moha naik taksi. Dari mana dia tu? Ceras. Luncai. Nanti balik saya hantar lah. Saya hantar lah. Datang dulu, pandai datang dulu. Nanti balik kita settle kemudian. Ya. Yalah. Itulah kawan. Saya accident bersama dengan Moha apa ada? Gantuk sangat ke apa? Ada. Saya hantar dia balik. Waktu tu album apa Album tak tahu Phoenix Bangkit ni ke album apa. Saya session lah. Subuh. Kita buat sampai subuh tau. So maknanya kita balik
bertolak daripada Luncai tu dah 5 lebih dekat 6 tau. So saya hantar dia balik ke Ceras. Dah sampai dekat rumah Moha ni, sampai kat tepi jalan dah. Nak turun kereta je. Tapi dalam masa tu, sebab masa kita buat album ni lah putih. Album putih. So masa kita buat album, kita recording dekat studio M. Nasir tu, kita buat juga album kita punya album. So korangnya album kat mana buat? Sinkro. Masih sinkro lagi. So kita nak berbincang lah pasal nanti kita nak buat apa yang next ni, recording apa nak buat. Macam itulah. Baru nak cerita pasal benda tu. Ni baru dalam pukul 6 lebih tu, 6 suku macam tu lah. Gelap lagi lah. Tiba-tiba bunyi macam boom. Saya dengan Moha ni, pemandangan dia yang hitam gelap. Rupanya kereta berpusing, orang langgar belakang. Orang mabuk. Kat mana ni? Dekat rumah Moha, dekat Ceras. Dekat situ. Tepi jalan, padahal saya parking dekat bahu jalan je. Kena langgar. Jalan punya lah bunyi besar tu. Kereta saya juga dah pergi. Saya pun malah pening kepala. Lepas tu dah subuh kan. Cakap, Moha tak apa, kau balik dulu. Aku settlekan sendiri. India pun balik, tapi kereta India teruk. Kereta dia baru. Mau beli. Accident. Itu one of the pengalaman lah kita nak hidup ni. Then banyaklah saya travel dengan Moha sampai ke Argentina. Dengan Moram ni saya banyak travel. Sampai saya tak nak travel lah. Penat Nah, dulu kita travel, tidur kita tu bertukar, tak boleh nak ni balik tau. Bila kita sampai London seminggu, kita pernah juga show, tapi Moram di Covent Garden tu. Katalah di London kita balik, kita dah pergi seminggu, dah elok sana kita nak adjust tidur okey, kita kena balik. Kita kena tukar sini pula set ini dulu lah. Jadi kita punya tidur tu tak ni. Tak, dulu memang banyak travel. Last kali saya pergi travel yang jauh Argentina. Itu last. Kuala Lumpur, Johannesburg je 9 jam. Lepas tu pergi mana? Cape Town ke mana? Then baru pergi Buenos Aires. Berapa lama? Berapa hari kat situ? Seminggu lebih. Ini perform depan siapa? Event apa? Perform dekat dia punya ni, kita meet World Gas Conference. World Gas Conference. Gas, petroleum gas asli tu. Conference dia. Sama juga dekat Copenhagen, Roots Airport punya conference. Yes, World Airport Conference. ROU. Yes, betul, Roots. Roots ni kita dapat 2. Satu dekat Copenhagen, satu lagi kat Dubai. Macam korang, siapa yang mendapatkan job ni? Macam korang ada manager sendiri ke ataupun macam mana? Sebelum ni kita ada management. Kita ada manager sendiri. Advertising agency proper ke ataupun ada orang perseorangan ke macam mana? The company, small company je. Company tu pun tak tahu ada lagi tidak. Tapi masa kita kontrak bawah dia, studio ni lah. Tapi kontak ni pun sebenarnya daripada ni juga. Daripada bila kita main dinner show, dulu kita selalu main dinner show yang all the minister, sultan ke benda ni kan. Jadi situ yang ada kontak, kat situ yang dia orang bawa tu. Davos, World Economic Forum pun pernah pergi. Dinner dia orang tu Yes. Dan Malaysian Night. Sebab beberapa tahun Malaysia baru dapat buat dia punya dinner untuk dinner malam. Davos ni dia tak semua negara akan dapat buat invitation. Tak ada. Sebelah kita dengan siapa tahu? Dengan Datuk Katie, dengan Ning, Stefinas. Satu tempat. Hall tu. Malaysia galan naik ke apa macam tu lah. Dan sekarang masih ada lagi management macam ni? Tak ada. Kenapa tidak? Sebab dah meninggal. Tidak mencari baru? Tak tahulah. Saya pun dengan Moha tak pernah tanya benda ni. Tak pernah bercakap lagi. Sebab kedengarannya, kelihatannya korang macam ada niche market kan, macam job sentiasa ada, lepas tu prestigious punya event kan. Sayang kalau kita akan carilah the new yang boleh manage kan. Dan kita untuk Indonesia kita ada masih ada jemputan lagi show Indonesia. Diorang akan call you all directly personally. Sebelum COVID hari tu, sebelum COVID ni jadi, kita pergi Bandung, main kat sana, dekat sana punya one of the college music. Best tak sangka perjalanan ni boleh jadi macam tu kan? Tak sangka. Asalnya itulah gendang meja, lepas tu main orang kahwin dia.
Gendang meja. Tetapi saya dulu selalu berangan. Sebelum tidur, baring tu, sebelum terlelap, pejam mata berangan. Kalau kata saya atas pentas, orangnya begini, pentasnya begini, konsep begini. Tapi angan-angan tu kenyataan lah. Ya. Betul. Masa berangan-angan tu, pegang apa? Drums ke? Nyanyi ke? Tak lah. Drums lah. Ah. Jiwa untuk menggendang tu memang daripada budak sekolah lagi. Jiwa untuk mengetuk, untuk rhythm tu. Darjah 5 saya kena rotan cikgu, gendang. Penyapu buat gitar. Tapi akhirnya saya punya best sekolah. Sekarang ni lah, bila kita jumpa balik, kita ada grup sekolah rendah punya buku. Grup WhatsApp kan. Banyaklah kawan-kawan yang berjaya dulu. Yalah. Saya seorang je musician. Itulah. Sebab tu saya dulu kat sekolah, saya sekarang pun nak jumpa kawan-kawan saya segan. Kenapa? Sebab kita main muzik, yang lain semua belajar lagu bagus kan. Dan sebenarnya diorang pun bangga. Ya. Sebenarnya dia bangga. Kita lah rasa macam, alamak. Macam tu lah. Nama bangga dia bercerita kawan dia. Oh, dia tu main untuk ni, dia tu main kat situ, main kat sini. Kawan M. Nasir. Tapi saya anggap benda tu, anggap benda ni adalah satu perjalanan hidup seseorang lah. Itu je. Betul. Selepas habis ni besok tak ada lah, hanya cerita je. Selepas habis ni tak adalah, hanya cerita je. Ya. Sekurang-kurangnya kita ada cerita tu lah. Cerita tersendiri tu. Yalah. Masa budak-budak dulu dengar lagu macam mana? Daripada radio? Radio. Sebab dulu susah. Jadi dapat radio ni, okay, bangga. Radio macam mana? Transistor tu? Yang boleh ni kan? Sampai satu ketika tiba-tiba bapa saudara beli satu radio yang ada kaset. Record. Sanyo ke apa? Sanyo macam itulah. Abang saya bukan rekod nyanyi, rekod mengaji. Dia mengaji. nak dengar suara punya pasal. Kenapa dia ambil angle tu pula? Dia memang kori ke? Memang belajar? Ada. Pasal nak dengar suara dia macam mana. Suara dia mengaji? Suara dia baca? Suara dia tu keluar macam mana? Macam tu lah. Macam betul tu. Saya nak menghafal lagu macam mana? Patah ni apa? Radio kaset tu. Kaset kan? Kata-katakan patah. Nak ulang balik. Hafal yang tu Dan saya praktis, saya naik sikal tau. Sikal chopper yang tai kecil tu. Saya berkayuh hampir 10 km tau. Jauh tu. Saya praktis studio. Tengah Karang? Apa Tengah Karang dia? Tengah Karang. Daripada rumah saya nak pergi ke tempat member saya ni. Naik basikal chopper? Basikal chopper jauh. Nak praktis ni pasal. Tapi, pergi je. Pergi balik. Sihat lah masa tu. Sihat lah. Sebab apa? Untuk kaki bagus. Kita main pedal kaki. Fit lah. Secara tak langsung lah kan. Yang main Iron Maiden tu double pedal ke? Single. Dulu mana nak cari double pedal. Mana nak cari tu kan. Saya pernah ada sekali dulu. Sebab kita sambil kita praktis single, ada masa kita try kat dua kan. Adalah satu malam tu, kita dijemput oleh band lain datang ke majlis joget lambak orang kahwin. Dan band tu pula dia ada twin pedal tu. So saya ingat saya dapatlah merasa main. Dia bagi saya single aja, dia tak bagi dia punya. Tak bagi pasang. Padahal tuan rumah tu sebab masa dia jemput kita tu, kita dah berjanji ada show lain tau waktu siang. Jadi dia nak kita main show dekat rumah dia tu siang malam. Kita pula dah berjanji main ini dan malam tu pula kita free. Tetapi tuan rumah ni dia berhajat sangat, dia kata aku nak sangat kau main dekat rumah aku ni. Kau datang ajalah jam 1-2 lagu kata. Aku sediakan makanan. Jadi kawan saya ketua band ni arwah ni dia pun cakap lah, tak sampai hati pula nak menolak orang punya permintaan. Dia kata datanglah. So kita practice lah. Kita datang malam tu. Kita main lah. Dan saya nak merasa lah twin pedal tu. Drama tu tak bagi lah. Dia ambil, dia bagi. Dia ada single pedal. Dia bagi single pedal je. Dia takut amat. Takut kau Lagu Iron Maiden apa tadi sekali lagi? Phantom of the Opera Phantom of the Opera. Macam mana lagu tu?
Oi. Kan? Gila kau. Macam tu lah. Hmm. Sebab tu bila kita berjumpa budak baru ni kan, Hmm. dia kenal di waktu saya moram main Ah. main percussion. Hmm. Dia ingat kita tak tahu pasal rock. Wow, wow.